Nabi Ibrahim adalah seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah supaya dapat mengajak penyembah berhala berbalik kepada Allah. Ayahnya pula adalah seorang yang kafir manakala ayahnya adalah tukang pembuat berhala yang kaumnya gunakan untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim memikul tanggungjawab yang amat besar disebabkan kelakuan dan pekerjaan ayahnya yang hina di sisi Allah. Bagaimanakah dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Saksikanlah video penuh yang menarik ini untuk mengambil iktibar serta ilmu dan juga kisah Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Beliau adalah seorang yang luar biasa yang digelar sebagai qanit, penyembah Allah yang taat. Dia juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Hanif, berpaling dari kekufuran dan cenderung kepada Islam. Dia juga seorang yang bernama dan digelar Ummah, sebuah bangsa. Dia adalah seorang ummah. Kita tahu bahawa dia adalah Khalilullah, iaitu sahabat karib Allah. Dia begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amat disayanginya sehinggakan Allah akan memanipulasi undang-undang fizik demi keselesaan dan kebajikannya. Dan dia adalah seorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad. Bahawa dia akan menamakan salah seorang anaknya selepas dia. Siapa yang kita cakapkan? Kami bercakap tentang yang tidak lain daripada Nabi Allah, Rasul Allah, Khalil Allah, iaitu Ibrahim alaihi salam. Dan di sini Allah Ta'ala memberi kita kisah tentang pertemuan yang berlaku antara Ibrahim dan bapanya yang bernama Azar. Bukan sahaja bapa Ibrahim alaihi salam seorang kafir, dan bukan sahaja dia mendorong anaknya kepada penyembah berhala, tetapi bapanya secara pribadi menghasilkan berhala dalam masyarakat. Dan dia akan menjualnya di pasar dan walaupun Ibrahim alaihi salam masih muda, dia akan melihat perbuatan ini dan dia menjadi sangat benci dengan apa yang dia lihat apa yang dibuat oleh bapanya. Dia melihat bongkah batu dan kayu diangkut kepada bapanya, dan bapanya akan membuat berhala dan patung daripada itu. Kemudian orang-orang mulai rukuk dan sujud dan berkorban untuk mereka dengan mengorbankan kepada berhala itu. Dan walaupun Ibrahim alaihi salam masih muda pada episod tertentu dalam hidupnya, tetapi dia adalah seorang yang bijaksana kerana Allah berfirman, kami telah memberikan kepada Ibrahim hikmah dari sebelumnya. Walaupun dari seorang pemuda, Ibrahim alaihi salam dikurniakan ilmu dan kefahaman. Ingatlah dalam kitab Ibrahim, sesungguhnya dia sentiasa seorang yang benar dan dia adalah seorang Nabi. Kini tibalah pertemuan itu, ketika ia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa kamu menyembah yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memberi manfaat kepadamu sedikitpun? Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum sampai kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku akan membimbingmu ke jalan yang lurus. Wahai ayahku, tolong jangan menyembah syaitan, kerana syaitan telah memberontak terhadap Ar-Rahman iaitu yang Maha Penyayang. Dia berkata, wahai ayahku, sesungguhnya aku takut kamu ditimpa azab, lalu kamu menjadi penghuni neraka. Kamu akan menjadi teman syaitan di dalam api neraka. Walau bagaimanapun, seperti yang kita semua tahu, tidak kira betapa indahnya dakwah seseorang, dan walaupun betapa berhati-hati anda memilih kata-kata anda untuk meredakan dan melembutkan hati orang yang mengundangmu, nasihatmu mungkin tidak selalu dapat diterima oleh telinga seseorang. Dan inilah keadaan Ibrahim alaihi salam. Ayahnya kini menolaknya dengan cara yang paling keras, dan orang yang menolaknya dan menghinanya bukanlah orang asing, tetapi ia adalah bapanya. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan dalam hidup apabila seseorang yang anda sayangi menghina anda kerana kebaikan yang anda cuba berikan kepada mereka. Kakak kamu, ibu kamu, ayah kamu, ibu saudara kamu, atau mana-mana saudara Muslim atau bukan Islam lain daripada anda tidak terlalu patah hati apabila mereka menghina anda dan menolak anda. Inilah sebabnya mengapa Allah telah mendokumentasikan kisah-kisah ini dalam Al-Quran, untuk mengajar anda solat, keselesaan, ketenangan fikiran. Nasihat Nabi Ibrahim ditolak. Dalam cara apa? Dengan cara yang paling keras. Wahai Ibrahim, adakah kamu menolak Tuhan-Tuhanku? Jika kamu tidak berhenti, aku akan merejam kamu. Oleh itu pergilah dengan selamat, iaitu sebelum aku menyakiti kamu. Tinggalkan aku dengan selamat sebelum aku menyakiti kamu. Dan ini adalah bahasa yang zalim. Setiap pelanggar yang sombong, yang telah kalah dalam arena perdebatan, dalam arena hujah, dan bukti, dan pemikiran yang waras. Mereka selalu menggunakan apa? Menggunakan keganasan. Bagaimana tanggapan Nabi Ibrahim? Dia berkata, salam sejahtera ke atasmu, wahai ayahku. Aku akan memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosamu, kerana dia telah sangat mengasihaniku. Dan Nabi Ibrahim pergi. Dan aku akan meminta kepada Allah, mungkin melalui doa aku, Allah tidak akan menjadikan aku yang tidak diberkati. Dia membalas percakapan dan kelakuan bapanya.
Dia bertemu dengan kekasaran dengan kebaikan, sikap tidak bertoleransi dengan toleransi, kejahilan dengan kebijaksanaan. Beginilah cara seorang anak bercakap dengan bapa kafir. Dia membalas dengan kebaikan. Siapakah orang yang mampu membalas seperti Nabi Ibrahim? Siapakah yang boleh melakukan ini? Adakah anda tahu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang jujur dan benar-benar menyeru ke jalan Allah sejak awal lagi. Mereka tidak memanggilnya ego. Mereka tidak mempunyai rasa kagum pada diri sendiri. Oleh itu, apabila mereka menerima respons yang sukar ini, ianya masih menenangkan mereka, kerana tidak ada ego yang berselindung pada awalnya. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak menganggap bahawa dia kini telah melakukan semua yang dia perlu lakukan. Dia telah memberikan usaha yang sangat adil dalam menyampaikan Islam kepada bapanya, tetapi dia tidak menganggap dirinya kini bebas daripada beban bapanya. Dan inilah sebabnya dia kemudian berkata kepada bapanya sebelum pergi, "Aku akan meninggalkan kamu sekarang, dan apa yang kamu seru selain Allah." Dalam erti kata lain, hanya kerana aku telah mencuba tahap yang terbaik aku dalam menasihati kamu, dan aku kini telah membuktikan ini terhadap kamu, aku tidak akan menggunakan ini sebagai alasan untuk terus mengaitkan diri aku dengan persekitaran yang salah. Aku telah menasihati, aku telah bercakap menentang ini, aku sopan, tetapi aku kini tidak bebas daripada tanggungjawab. Aku mesti meninggalkan persekitaran haram ini. Aku akan meninggalkan kamu sekarang, katanya kepada ayahnya, dan apa yang kamu sekutukan dengan Allah, dan aku akan berdoa kepadanya. Mungkin aku tidak akan diberkati dengan doaku. Ibrahim, dia berjalan pergi seolah-olah dengan tangan kosong. Allah tidak akan membiarkan kamu dengan tangan kosong selepas usaha yang kamu lakukan. Tetapi usaha yang kamu lakukan kepada individu ini, hasil daripadanya mungkin muncul dalam cara yang berbeza. Ia mungkin tidak datang melalui orang yang kamu jemput, ia mungkin datang melalui dengan jalan yang berbeza. Bagaimanakah usaha ini muncul? Melalui jalan yang berbeza, melalui anak-anaknya. Sejurus selepas dia meninggalkan bapanya, dan apa yang disembah kaumnya selain Allah, kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub, dan Allah berfirman, kami jadikan keduanya nabi. Lihatlah pautannya, Allah tidak akan melepaskannya tanpa ganjaran. Allah tidak akan sekali-kali membiarkan amalan orang muhsinin sia-sia. Dan kemudian Allah berfirman, dan kami berikan anak-anaknya dari rahmat kami, dan kami berikan kepada mereka nama yang sangat mulia. Lihatlah dalam semua agama utama dunia sekarang, mereka memuji Ibrahim, mereka memuji Ishak, dan mereka memuji Yakub. Mereka semua terpuji. Adalah penting untuk diperhatikan, bahawa bapa Ibrahim, Azar, akan berada dalam keadaan yang sangat menyesal kerana telah menolak dakwah Ibrahim. Bilakah dia akan menyesal? Iaitu pada hari penghakiman. Dan itulah sebabnya diriwayatkan dalam syahih dari sahabat Abu Hurairah, bahawa Rasulullah sekarang akan memberi kita episod yang akan berlaku di akhirat, di mana Ibrahim akhirnya bertemu ayahnya sekali lagi pada hari penyesalan, hari berdiri, dan pada muka Azar akan ada kegelapan, dan akan menjadi debu dan tanah. Ibrahim akan berkata kepada bapanya, bukankah aku telah berkata kepadamu, wahai ayahku, janganlah kamu menderhaka kepadaku. Bukankah sudah lama aku berkata kepadamu, jangan menderhaka kepadaku. Ayahnya sekarang akan berkata kepada anaknya dengan rendah hati, wahai anakku, hari ini aku tidak akan menderhaka kepadamu. Ibrahim sekarang akan berdoa kepada Allah dan dia akan berkata, ya Rabbi, engkau telah berjanji kepadaku bahawa engkau tidak akan menghinakanku pada hari kiamat. Jadi apakah penghinaan yang lebih besar untuk saya daripada melihat ayah saya dalam keadaan ini masuk neraka? Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku telah mengharamkan syurga bagi orang-orang kafir. Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, lihatlah di bawahmu, apakah itu di bawah kakimu? Dia akan melihat ke bawahnya dan dia akan melihat bapanya dalam bentuk dubur. Kemudian dubur itu akan diambil dari kakinya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan itulah kesudahan Azar, bapa Ibrahim. Alangkah jahatnya destinasi api itu. Dia berminat untuk membimbing bangsanya, sukunya, tetapi dia terpaksa berhijrah. Bacalah kepada manusia berita Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya dan bapanya, apakah yang kamu sembah? Mereka berkata, kami menyembah berhala, kami akan tetap berbakti kepada mereka. Dia berkata kepada mereka, adakah mereka mendengar kamu apabila kamu berdoa? Atau adakah mereka memberi anda apa-apa faedah atau boleh membahayakan sesiapa? Mereka menjawab dengan berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan ini. Ibrahim berkata, apakah kamu melihat apa yang kamu sembah? Kamu dan nenek moyangmu yang terdahulu, mereka adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam, Allah. Siapakah Tuhan dunia?
Ibrahim berkata, "Dialah yang menciptakanku dan memberi petunjuk kepadaku. Dialah yang memberiku makan dan minum, dan apabila aku jatuh sakit, Dia memberiku kesembuhan. Dan Dialah yang aku harap akan mengampuni dosaku pada hari kiamat. Ya Allah, berilah aku ilmu dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Dan ya Allah, berikanlah kepadaku nama yang mulia di antara orang-orang yang kemudian. Itulah kita. Dan jadikanlah aku pewaris taman-taman yang penuh kenikmatan, yaitu syurga. Dan ampunilah ayahku, kerana dia telah sesat. Dan janganlah kamu menghinakan aku pada hari dibangkitkan manusia, pada hari yang tidak ada harta dan anak yang bermanfaat kepada seseorang kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih." Ibrahim alaihi salam baru sahaja mengajar kita erti sebenar hati kehidupan. Sekiranya berita hendak disampaikan kepada kita, saudara dan saudari yang dikasihi, bahawa salah satu daripada arteri kita atau lebih di dalam hati kita kini telah tersumbat, kami akan menghabiskan setiap sen kekayaan kami, setiap saat hari kami, mengejar penawar, setelah menyedari bahawa hidup tidak boleh diteruskan jika saya berada dalam keadaan ini. Namun, Ibrahim alaihi salam baru sahaja mengajar kita bahawa erti sebenar matinya hati bukanlah apabila ia berhenti berdegup, bukan apabila ia disekat dengan kolesterol. Maksud sebenar matinya hati ialah apabila hati mati daripada iman, ia akan mati. Dari iman, Anda mulai hilang minat terhadap Islam. Inilah erti matinya hati. Ibrahim baru saja memberitahu kita bahawa pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima kecuali hati yang bersih. Jadi adakah hati kita sihat? Hati yang sihat adalah merujuk kepada hati yang tidak ada keraguan pada Allah. Tidak ada keraguan.